Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada tengah hari ini saya akan bercakap berkaitan dengan ikhlas dalam mengerjakan amal. Jadi berpandukan kepada buku yang ditulis oleh Profesor Yusuf Al-Khatawi dalam memperkatakan persoalan ikhlas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din." Allah tidaklah menyuruh memerintahkan kamu, melainkan Allah merintah kamu beribadat kepadanya dalam hal ikhlas beragama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dalam kitab Hikam Syekh Ibn Atha dia menyebut begini, "Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siri ikhlasi fiha." Artinya bermula amal ibadat itu merupakan rupa yang berdiri, dan ruhnya itu wujud rahsia ikhlas di sebaliknya. Syekh Ibn Atha mengibaratkan amal ibadat yang kita lakukan, sama ada mendirikan salat, berpuasa, kerja haji, membaca Quran, berjuang, berjihad, berdakwah, menuntut ilmu dan sebagainya. Ia merupakan suwarun qa'imatun, rupa yang berdiri. Artinya kita nampak, amalan itu nampak dengan mata kasar kita. Kalau orang sembahyang nampak rokok sujudnya. Kalau orang kerja haji nampak dia tawaf, dia sa'i dan sebagainya. Kalau dia baca Quran pun kita nampak suara yang keluar daripada lidah dia, daripada diri dia. Kita nampak cara-cara beramal. Jadi amalan ini ibarat tubuh badan yang dapat dilihat. Wa arwahuha, dan ruh amalan itu wujudu siril ikhlasi fiha. Ruhnya itu wujud rahsia ikhlas padanya. Diibaratkan makna kata ikhlas ini ia merupakan rahsia antaranya dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa dia melakukan ibadat? Sama ada nak mencari redha Allah, ataupun ada kepentingan duniawi, ataupun untuk orang puji dan sebagainya. Jadi beribadat dengan tidak ada ikhlas disifatkan seperti badan yang tidak ada ruh, jasad yang tak ada ruh. Dia tak boleh bergerak, dia tak membesar. Lepas itu kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita tengok ada orang dia pencen-pencen, dia duduk tepi masjid, cari rumah tepi masjid. Kalau nak kira tuan-tuan, dia duduk mengaji itu 10 tahun 15 tahun, alim dah dia pun boleh baca kitab. Tapi dia pergi itu bukan tujuan nak mengaji saja, habis masa duduk belakang tu, tak fokus, tak ambil perhatian, tak semak, tak pernah mengambil aktibat tentang ilmu yang dia belajar. Jadi amalan dia macam dulu juga, tidak berkembang, tidak membesar. Saya pernah jumpa tuan-tuan seorang polis, dia pencen, dia baca kitab. Tuan-tuan pernah jumpa polis pencen baca kitab? Di Kedah ada seorang namanya Lebai Cik, orang panggil dia Haji Cik. Bila dia pergi Mekah panggil Haji Cik. Dia boleh baca kitab Hikam, kitab Minhajul Abidin, Aqidatul Haji, dia boleh baca. Saya tanya orang, dia kata dia lapang aja, ada free je, dia pergi masjid, dia mengaji. Akhirnya bila dia pencen, dia boleh baca kitab, tuan-tuan. Menuntut ilmu tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia menuntut dalam arti kata saja menghabiskan masa yang lapang. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya nak menceritakan bagaimana disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Berpandukan sepotong hadis Nabi SAW menyebut, pertama-tama kali apabila dinyalakan api neraka Jahannam, maka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala pertamanya orang-orang yang membaca Quran, orang alim atau orang baca Quran. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat di dunia dulu? Orang baca Quran dia kata, aku baca Quran ya Allah, membesarkan kalammu. Malaikat semua kata bohong, kazabta, bohong dia ya Allah. Dia baca Quran supaya orang gelar dia qari. Kalau dia menghafal Quran supaya orang gelar dia al-hafiz. Maka Allah kata, apa yang kamu nak, kamu dah dapat. Orang dah panggil kamu ulama, orang panggil kamu al-hafiz, orang panggil kamu qari. Ini balasan daripada Allah. Allah campakkan orang ni masuk neraka Jahannam, wal a'yadzu billah.
Yang kedua, dipanggil oleh Allah Ta'ala orang yang bersedekah. Bila ditanya oleh Allah, apa kamu buat di muka bumi? Orang bersedekah ni kata, kami bersedekah dengan nikmat-Mu ya Allah. Malaikat kata, bohong. Dia bersedekah supaya orang gelar dia dermawan. Allah kata, orang dah panggil kamu dermawan, kamu pemurah begitu begini, kamu dah dapat apa yang kamu hajat. Ini balasan kamu. Orang yang bersedekah pun tuan-tuan dicampak dalam neraka kerana riak, tidak ikhlas. Begitu juga tuan-tuan yang ketiganya, orang yang berperang, yang berjuang. Bila ditanya oleh Allah, apa kamu buat di muka bumi? Mereka menjawab, aku berjihad, aku berjuang, aku berperang sehingga aku mati syahid. Malaikat kata, bohong ya Allah. Dia berperang supaya orang gelar dia pahlawan, orang yang berani. Apa yang kamu cari, kamu dah dapat, kata Allah. Orang semua gelar kamu pahlawan. Maka dengan itu, ini balasan daripada aku pun dicampakkan ke dalam api neraka. Kita boleh bayar tuan, orang hafal Quran, baca Quran masuk neraka kerana tak ikhlas. Orang yang berderma pun masuk neraka kerana tak ikhlas. Orang yang berjihad pun masuk neraka kerana beramal dengan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, buatlah amal ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak datangkan ikhlas? Yang pertama sekali tuan-tuan sekalian, kita kena faham amal ibadat yang kita lakukan ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah, nikmat Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tak dapat buat ibadat. Bangun tengah malam, cuba tuan-tuan hadirkan hati tuan-tuan, bangun sembahyang tahajud. Ketika tuan-tuan bertakbiratul ihram, tangan mengangkat, mulut menyebut, hati melintas, saja aku sembahyang tahajud kerana Allah Ta'ala. Cuba bayangkan dalam hati kita, bolehkah kita mengangkat tangan kita nak bertakbir ini tanpa makna kata perintah atau tanpa anugerah, kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Berapa orang banyak tak boleh bangun malam tuan-tuan, bukan senang nak bangun malam ni. Wa khalilun min ibadiyas syakur. Sedikit saja di kalangan hamba aku yang mampu bersyukur, kata Allah Ta'ala. Syukur nikmat malam, bangun sebagian daripada malam untuk mengerjakan solat tahajud. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam kamu tu kamu bangun mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Ketika itulah tuan-tuan sekalian, doa amat makbul. Seperti mana dalam satu hadis qudsi disebut, yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Turunlah Allah Ta'ala ke langit dunia ini sampai 1/3 akhir malam. Maksud Tuhan turun tu, rahmat Allah mencurah-curah. Mencurah-curah, turun di waktu malam. Itu waktu yang paling makbul, mustajab doa. Kemudian Allah berfirman, wa yaqulu, firman Allah Ta'ala, may yad'uni fastajiba lahu. Siapa antara kamu yang nak berdoa, berdoalah, nescaya Allah makbulkan doa kamu. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun, siapa yang nak meminta, minta aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun, mintalah keampunan daripada aku, nescaya aku ampunkan dosa mereka itu. Jadi nak menzahirkan rupa kehambaan kita, hamba Allah Ta'ala. Kita melaksanakan segala titah perintah Allah kerana kita sedar dan insaf dengan amalan-amalan sunat inilah yang membawa kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah orang yang nak menuntut hampir kepada aku, mereka dapat hampir kepada aku dengan mengerjakan amal-amalan sunat sehinggalah aku kasih kepada mereka. Di atas landasan itu nak mencari kasih sayang Allah, keridhaan Allah, kita bangun mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sedar kita takkan mampu buat ibadat tuan-tuan tanpa izin dan perkenan kasih sayang Allah. Kata ulama tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah campak perasaan kasih kepada ibadat. Itu tanda tuan-tuan. Tanda orang Allah benci ke orang tu, Allah tak campak perasaan tu. Perasaan kasih beribadat ni cuma Allah campak pada orang yang Allah kasih dan Allah sayang. Sebab itu apabila kita dapat mengerjakan ibadat, dapat bangun tengah malam, mengerjakan solat sunat, dapat membaca Quran, istighfar dan sebagainya, maka kita rasa tuan-tuan, inilah tanda kasih sayang Allah kepada kita.
Syukur banyak-banyak dengan syukur yang tidak terhingga, tuan-tuan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak terhitung. Bukan nikmat bangsa zahir saja, yang lebih penting nikmat bangsa batin. Kita makan makanan-makanan zahir, kita rasa sedapnya. Apabila tuan-tuan Allah Ta'ala anugerah kepada kita, kita bangun malam, kita sembahyang rasa khusyuk, kita berdoa, bermunajat, kita merasai Allah Ta'ala sedang mendengar segala permintaan dan rayuan kita. Inilah segala anugerah yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, yang dikatakan ikhlas ni ada bentuk dalam bentuk i'tiqad, bentuk keyakinan, keimanan, di mana kita beriman, kita yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahawasanya kita boleh mengerjakan ibadat semata-mata pertolongan Allah. Kita tak ada haula, kita tak ada kuwatah, kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Saya pernah berlaku tuan-tuan 2-3 kes di mana Allah nak menunjuk kekuasaannya. Saya keluar daripada rumah mungkin lepas sembahyang asar, pukul 5 petang. Saya nak kuliah di Kampung Gajah. Kampung Gajah dengan rumah saya tu paling lambat dah kita berjalan. Kita bawa kereta paling lewat sejam. Perjalanan tak sampai sejam. Situ pun jarang, tak ada jam apa-apa, masuk kebun sawit apa semua, tak ada jam. Jarang-jarang jam sangat. Saya rasa tak pernah lah terlibat dengan kesesakan lalu lintas. Jadi lebih kurang sejam, tak sampai sejam kita dah sampai. Keluar daripada rumah tuan, dia mata jadi mengantuk. Mengantuk apa saya pun tak tahu. Mengantuk sungguh. Keluar Kampung Gajah, masuk simpang kiri, Gelung Pupuyu. Daripada jalan, pangkai jalan Gelung Pupuyu sampai ujung sana, rumah tak ada. Yang ada kat kelapa sawit. Kita nak berhenti tak berani. Takut apa-apa hal pula nanti. Terus jalan. Sampai simpang titik gantung tuan. Saya cari pokok, saya parking bawah pokok. Saya tidur tuan. Saya rabah bangku, saya lena, silent handphone. Sesedar-sedar tuan-tuan, gelap. Kiri kanan gelap, gelita. Tengok jam di kereta tu pukul 10.30 malam. Rupanya saya dah terlena tuan-tuan. Hampir 3-4 jam saya lena, saya tak sedar sungguh. Saya tengok handphone saya 340 miss call. Telefon balik, orang semua ada balik dah. Kuliah maghrib kita baru sedar tentang pukul 10.30 malam. Saya menung maghrib benda lagi tu, terlena. Main maghrib benda. Waktu dia lah kata Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Kalau Allah tak kendaki, tak sampai kita tuan-tuan. Tadi saya pun nak fikir-fikir macam tak sampai lah. Jam setengah jam dekat tol Jalan Duta tadi ada accident, tak sampai ada orang ni kata. Tapi kita yakin kalau Allah nak bagi sampai juga. Kalau tidak. Inilah sahabat-sahabat sekalian, kita kena sedar yang kita boleh buat ibadat dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Itu syukur di segi i'tiqad. Syukur dalam bentuk syariat, kita ikut betul-betul perintah Allah. Kalau kita ikhlas dalam beribadat, kita tunaikan ibadat tu betul-betul macam yang Allah kendaki. Kita jujur, kita belajar. Semua ibadat yang kita nak buat, kita kena belajar. Kita nak sembahyang, kita mengaji. Apa kewajipan kita? Sembahyang apa yang wajib, sembahyang apa yang sunat? Apa syarat dia? Syarat sah, mesti suci tubuh badan kita daripada najis dan juga hadas kecil, hadas besar. Kita belajar bab taharah, kita kena belajar bab bersuci. Kalau kita betul-betul ikhlas. Ada orang tuan-tuan, dia mengangkat hadas besar sampai sekarang tak betul-betul. Kalau tuan-tuan mengangkat hadas besar, tuan-tuan berjunub, tuan-tuan mengangkat hadas besar, tuan-tuan berdiri ya, mandi berdiri gitu ya, tak sah sampai sudah, tak sah. Dia mesti mengalirkan air di seluruh anggota badan. Minta maaf dah tuan-tuan, ibarat macam kita duduk, kita buang air besar tu. Kita bertinggung macam buang air besar tu. Kemudian tuan-tuan, kita teran macam nak berak tu. Kita alirkan air di celah-celah punggung kita tu. Macam kita basuh berak tu. Minta maaf cakaplah. Semua anggota badan kita ni macam orang lelaki-lelaki, di pusat-pusat dia, kemaluan dia tu kena masukkan air celah-celah kemaluan dia tu. Di bawah tu, kalau tidak air tak sampai. Banyaklah bicara bab taharah ni, bab bersuci ni. Begitu juga dengan bab semayang. Mana rukunnya, mana yang sunatnya. Yang sunat tak buat tak ada dapat pahala. Tapi kalau yang rukunnya tak betul, tuan-tuan habis. Ada orang tuan-tuan sekalian, dia baca rukun khawli. Daripada mula yang rukun khawli kata takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat dan bagi salam. Kelima-lima rukun khawli tuan-tuan, kita kena baca dengan lidah kita dan dengar telinga kita setiap huruf.
Kalau satu huruf tuan-tuan tak dengar di telinga kita, maka bacaan kita tidak sah. Tak sah bacaan, tak sah semayang. Saya sebut ni tuan-tuan, banyak saya tengok bila dia semayang, Allahu Akbar, mulut dia langsung tak bergerak. Habis semayang kita tanya, kamu baca tak Fatihah? Dia kata baca ustaz. Tapi ustaz tengok mulut kamu tak bergerak pun. Dia kata baca dalam hati. Tak boleh tuan-tuan. Rukun qauli mana boleh baca dengan hati? Nama pun qauli, perkataan, kena baca dengan lidah, kena dengar telinga sendiri. Berapa lama dah kamu buat? Dia kata dulu, sekarang dah selama-lamanya. Dia kata habis. Jadi tak boleh lah macam tu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut, dia kata sana, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal, dan amal itu mengikutinya. Nabi ibaratkan ilmu dengan amal ni ibarat imam dengan makmum. Apa imam buat, makmum ikut. Betul imam, betul lah makmum. Begitulah ibarat amalan kita dengan ilmu. Ilmu dulu, amalan ikut ilmu. Kalau ilmu yang kita mengaji itu betul, insya-Allah amalan kita pun betul. Sebab itu tuan-tuan, apa saja yang kita buat tanpa ilmu, maka boleh menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan sekalian, disebut tentang ikhlas di segi matlamat buat ibadat. Betul-betul kerana Allah. Bukan ada tujuan yang lain daripada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni lawannya riak. Riak ni pada segi zahir maknanya, ro'a ni perlihat. Tapi hakikatnya bukan soal lihat tak lihat. Ada amalan tuan-tuan dilihat, seperti sembahyang berjemaah. Kalau sembahyang jemaah tak dilihat, macam mana? Masjid mesti dibina di tempat laluan orang ramai. Dibuat menara tinggi-tinggi biar orang nampak masjid. Kalau pergi buat masjid dalam hutan rimba, ini kera nak jemaah tak boleh. Dia mesti duduk tempat orang ramai. Nampak tu, supaya syiar tu nampak jelas. Jadi kalau nak sembahyang jemaah, nak sembunyi macam mana? Dia mestilah cara ramai. Maka amalan-amalan fardu memang disuruh terang-terang. Umpamanya kita tuan-tuan orang buat bendang. Dia buat bendang, dia dapat padi sampai 20-200 guni. Maka dia mengeluarkan zakat cara terang-terang. Bubuh belakang basikal tu tolak, mana yo bayar zakat, supaya tak timbul fitnah. Sorok-sorok nanti orang kata apa dapat bendang, dapat padi, dapat banyak ratus-ratus guni, zakat tak keluar, dia timbul fitnah. Maka disuruh kita terang-terang. Tapi dalam bab berkaitan dengan sedekah-sedekah sunat, elok kita sorok-sorok. Seperti mana disebut oleh Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ikhlas, jujur. Ikhlas seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pernah berlaku tuan-tuan, seorang janda kematian suami dia syahid. Dia hidup susah. Makan pun kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tapi bila dia bangun pagi tuan-tuan, dia nak pergi turun bawah mengambil wuduk, nak sembahyang malam, dia tengok di tangga rumahnya itu ada satu bungkusan. Di bungkusan itu tulis halal untuk puan. Tiap-tiap hari macam tu. Dia pun tak tahu siapa yang bagi dia makanan. Dia sangka Abdurrahman bin Auf, dia sangka Utsman bin Affan. Tiba-tiba tuan-tuan satu hari Sayyidina Ali dibunuh. Bila Sayyidina Ali mati, malam tu makanan dah tak sampai. Sampai bila-bila makanan dah tak sampai. Fahamlah dia yang bersedekah, yang memberi dia makan selama ni, meletakkan makanan di rumahnya itu ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bagi secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terang. Jadi soal sembunyi atau terang itu bukan masalah. Kadang-kadang tuan-tuan kita berada di tempat orang semua kedekut. Allah nak bagi 20 ringgit ketak tangan lutut. Boleh kita ambil duit 50, tunjuk, oi tengok ni aku boh 50 ringgit ni, nampak. Boh. Kalau kita pun sorak juga, pakat kedekut habis semua. Penyakit riak dengan penyakit kedekut teruk ni. Kita pergi jumpa doktor, kita banyak penyakit. Doktor tak boleh nak ubat semua sekali. Dia berubat satu-satu. Jantung pun sakit. Lepas tu kudi pun banyak. Doktor repair jantung dulu. Dia tak perbaik kudi dulu. Dia ubat kudi, jantung jam, nak buat apa? Yang penting jantung. Dia bagi ubat jantung semua. Lepas tu baru dia ubat yang kedua, ubat kudi. Kita ada dua penyakit. Satu riak, satu kedekut. Kedekut ni teruk lagi daripada riak. Sebab itu kena buang kedekut tu dulu.
Bila bakir tu dah habis, kemudian barulah kita tekan persoalan keikhlasan. Ikhlas ni datang lama-lama dia ikhlas tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan datang sini bagi RM5, RM5. Lama-lama tak dah 1 tahun 2 tahun tuan-tuan duk hadir kuliah, duk bagi duit selalu, maka akhirnya RM5, RM10 yang tuan-tuan derma tu tak rasa apa-apa dah. Sebab apa? Tuan-tuan ditarbiah dengan jasa berderma, mengikis penyakit kedekut bakir itu. Akhirnya ikhlas dia datang, insya-Allah. Cuma saya nak menyebut sikit tuan-tuan sekalian berkaitan dengan tanda-tanda orang yang bersifat ikhlas mengikut apa disebut oleh Yusuf Qaradawi. Tuan-tuan sekalian, biasanya bila ada tanda, dia ada lah tanda. Umpamanya tanda hari nak hujan, gelap macam. Kadang-kadang ada juga hari gelap, hujan tak jadi, biasa berlaku. Itu biasa berlaku lah. Tetapi tuan-tuan, biasanya bila tanda-tanda ni ada, dia ada benda tu. Sebagai contoh, orang kencing manis. Ada tanda ada. Mata dia pun nak, macam nak kelabu. Kencing pun tak kuat, tenaga pun tak apa nak. Tenaga tak kuat. Kemudian tu pula makna kata bila dia kencing, semut hurung kencing dia. Ini kita tengok pada zahirnya ada penyakit kencing manis. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda orang ikhlas ada banyak alamat dan tanda. Di antaranya takut kepada populariti. Popular tu dia takut. Dia takut orang kenal dia. Lagi orang kenal dia, dia lagi popular, dia bertambah takut. Takut kan? Bimbang kita. Pasal tempat syaitan yang paling subur bagi orang yang popular. Orang yang mendapat perhatian. Ini tuan-tuan, syaitan cukup kipas. Jadi tuan-tuan, syaitan datang, dia kipas kita. Kalau kita ada bara-bara tuan-tuan, bara-bara riak, bila dia kena kipas, macam nak kipas, kita kipas bara orang bakar sate. Bara tu ada, main kipas sikit, dia menyala selalu. Kan? Sebab itu kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, kenapa bila Ustaz pergi ceramah seorang-seorang, ada kadang-kadang kawan ikut, tapi semua tuan-tuan tukang kipas semua. Hui, Ustaz ceramah malam ni, orang takbir 20 kali. Kita pula memang jenis tu dah. Memang aku tahu tu dah. Aku hebat. Payah tuan-tuan. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang ikhlas, dia cukup takut kepada popular. Ada seorang kawan saya, dia mengaji Mesir. Dia sampai mengaji di masjid, dia suka mengikuti kuliah-kuliah tok syekh ni di masjid-masjid, di rumah-rumah dan sebagainya. Ramai-ramai syekh tu, ada seorang yang dia paling suka ikuti kuliah syekh tu. Kupasan dia, huraian dia amat menarik. Satu hari dia jumpa syekh. Syekh kata, besok boleh tak saya khidmat untuk syekh? Saya pergi ambil syekh di rumah, saya hantar pergi tempat kuliah, kemudian saya hantar balik ke rumah. Dia bukan ada kereta pun, tapi dia nak sewa kereta, nak bawa syekh, nak khidmat dengan syekh hari tu. Syekh tu kata boleh. Mungkin syekh tu selalu tengok dia, syekh kata boleh. Besoknya, hari tu kebetulan dia tak ada kuliah, kemudian dia pergi sewa satu kereta, dia pergi ambil syekh. Dia pergi hantarlah tempat kuliah di masjid. Habis kuliah semua begitu ni, kemudian dia bawa syekh tu balik. Sampai di rumah syekh tu rumah dia dekat dengan masjid. Yang kawan kita tengok syekh dia keluar pada pintu kereta, dia pun terus masuk masjid. Dia buat ibadat lah, sementara nak tunggu waktu sembahyang masuk. Dia duduk lebih kurang sejam lebih. Kemudian anak tok syekh tu mai cari dia. Mana bapak saya? Budak ni kata tak tahu, tadi dia keluar. Dia ingat masuk rumah. Habis semua satu keluarga cari. Dengan dia pun cari. Cari tuan-tuan. Jumpa dalam tandas. Syekh ni buat apa? Syekh duduk berus tandas. Dia berus, dia basuh tandas. Syekh ni basuh tandas. Kemudian budak dia tanya, kenapa Syekh buat macam ni? Tu Syekh kata, tadi ni aku buat kuliah orang ramai. Bukan kamu tak tengok, penuh masjid orang ramai. Yang mana salam dengan aku, semua cium tangan aku. Menyebabkan aku terasa sikit, macam terasa terangkat sikit lah. Nak jatuhkan balik riak tu. Dia jawab dengan basuh tandas. Hinakan balik nafsu tu. Nafsu ni tuan-tuan payah. Dia ni tuan-tuan, kalau dia gigit kita tu, payah tuan. Sehingga ulama kata, gigitan tebuan di tempat luka di tangan kita tu lebih mudah kita atasi daripada gigitan nafsu. Nafsu gigit payah tuan-tuan. Kita nak selesai masalah payah. Macam contoh, kalau kita kena gigit tebuan, kita pergi klinik, doktor bagi satu injection, mungkin sekejap nanti sakit tu hilang. Dia tak membengkak, dia mengecut, akhirnya baik. Tapi kalau hati kita kena gigit nafsu tuan-tuan,
Nak tinggal cukup payah. Riak, ujub, takabur, cukup payah. Ataupun buat perkara yang sia-sia. Sedangkan ulama kita kata, kalau kita kata betul-betul makna kata nak mendekatkan diri dengan Allah, kita kena kurang bercakap, banyak zikir. Kita kurangkan makan, banyak puasa. Kurangkan tidur, kita banyak tahajud. Jadi kurangkan tidur ni mujahadah, tuan-tuan. Bukan senang nak mujahadah. Nafsu dia nak tidur. Orang kaki bercakap, pang. Nak kurangkan bercakap, nak banyakkan membaca Quran pun bukan senang. Orang yang kaki makan, nafsu dia suruh kita makan banyak. Memang kita makan banyak, tiba-tiba kita nak mujahadah, nak kurangkan makan untuk kita berpuasa. Bukan satu benda yang senang, tuan-tuan. Satu benda yang payah. Sebab itu kata ulama bahawasanya nafsu ini dia contoh ibarat kanak-kanak kecil. Kanak-kanak budak-budak, apa yang dia paling suka budak-budak? Dia suka susu. Gong-gong botol susu. Umur dah 3 tahun duk minum susu lagi. Bagi kanji tak mau, bagi nestum tak mau, bagi ubi kentang bakar apa rebus pun tak mau. Yang dia mau apa? Susu. Itulah makanan dia. Kita ambil tuan-tuan sekalian nestum, kita sumbat mulut dia, dia buat brrrr begitu. Dia tak mau. Habis sampai bila kita nak biar budak ni minum susu, tak mau makan benda-benda lain, sedangkan dia perlu makanan lain untuk membesar. Ya tak payah kita kena paksa, tuan-tuan. Ambil botol susu, kita sorok, sumat nestum. Mula-mula dia buat brrrr begitu, dia tak mau. Kita paksa-paksa, akhirnya dia terasa sedap nestum, maka barulah dia makan. Lepas tu pisang dan sebagainya. Kita macam tu. Apa makanan yang paling sedap? Kita suka tengok televisyen pagi sampai ke malam. Quran tak sedap, bacaan Quran tak sedap, zikir lagi tak sedap, bangun malam lagi tak sedap. Yang sedap gusti, yang tu paling sedap. Lagi satu bola, cukup sedap. Senang kalau kita nak buang minat kita tu yang tidak berfaedah tu. Cukup payah, tuan. Di Kuala Kedah saya buat kuliah. Di Kuala Kedah, nama kampung tu Kampung Tembak. Jalan nak apa, tambak bunga, nak pergi Kuala Kedah. Situ ada satu surau, lama saya mengajar situ. Ada seorang anak muda, tuan-tuan tahu, sebelum kita sampai dia dah set membesar suara. Halo, testing. Dia buat semacam. Saya tengok dia, itulah kerja dia. Satu hari tuan-tuan saya pergi dia tak ada. Tapi bila saya buka mic, elok. Tak ada duk humming, tak ada. Dia kata ni, dia dah set ni elok dah ni. Tapi dia pergi mana? Saya baca kitab, dia tak ada juga. Habis kuliah, dia orang bawa saya makan. Saya pun makan rumah sebelah. Saya packing barang-barang balik, masuk kereta semua. Kejap lagi dia sampai. Kita mengah-mengah. Minta maaf Ustaz. Awak. Saya, apa dia? Yang lain boleh tinggal, yang ni tak boleh tinggal. Apa dia? Bola. Jadi hari ni tak kemudian pergi tengok bola lah. Pergi tengok bola lah Ustaz. Siapa lawan? Kedah lawan Pahang. Saya tanya siapa menang? Kedah kalah. Ada buka. Bola pun kalah, kuliah pun tak dapat. Tu yang payah, dia kata. Memang tuan-tuan, satu benda yang kita suka, orang duk mindam. Mindam apa faedah? Mindam. Hang tolak pi, aku tolak mai, pergi naik haji. Makan haji. Haji apa tak tahulah. Dam tamatok ke apa aku pun tak tahulah. Buang masa. Jadi tuan-tuan, antara di antara sifat-sifat orang yang betul-betul dia ikut jalan kemenangan akhirat, dia buang masa. Dia tak mau buang masa. Dia akan gunakan masanya tu semaksimal mungkin. Kerana apa? Masa ni tuan-tuan, umur ni dia limited. Dia terhad. Antara barang yang terhad ialah masa, waktu. Hingga disebut oleh seorang ulama sufi terkenal, itu Syekh Ibn Atta', disebut dalam kitab Hikam, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tak ada satu nafas pun yang akan menghembuskan, melainkan setiap nafas yang akan menghembus itu telah ditakdir oleh Allah Ta'ala pada azali. Banyak mana nafas kita nak guna sepanjang hayat kita.